Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita bersama-sama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari. Mengikut apa yang saya tanda ni, 708 hadis. 708 muka surat 1181. Bermakna kita masih lagi di bawah bab ini. Masih lagi di bawah bab 65 ya. Bab man akhaffa as-salah 'inda buka'is sabi. Bab 65 muka surat 1177. Bab orang yang mempercepat salatnya ketika mendengar tangisan kanak-kanak. Man akhaffa as-salah 'inda buka'is sabi. Di bawah ini ada hadis 707 yang kita telah bincangkan sebelum ni, iaitu Ibrahim bin Musa. 707. Jadi ini yang belum sempat kita bincangkan lagi pada kesempatan yang lepas. 708 ya. Jadi hari ini kita akan baca daripada sinilah insya-Allah dan bincangkan daripada sini. Wa bihi qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Syariq bin Abdullah qala sami'tu Anas bin Malik yaqul ma sallaytu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u bukaa as-sabi fayukhaffifu makhafata an tuftana ummu. Kemudian hadis yang ke-709, wa bihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Yazid bin Zurai' قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. Dan seterusnya 710. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana ibn Abi Adi an Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inni la adkhulu fi as-salah fa uridu italataha fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Lepas tu baru kita pergi kepada bab 66. Jadi rasanya setakat itu dulu untuk kita balik semula kepada
tempat mula-mula kita baca tadi, iaitu 708, muka surat 1181. Untuk melihat terjemahannya pula, Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, tidak pernah aku bersalat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna salatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar tangisan kanak-kanak, maka baginda terus meringankan salatnya kerana bimbang konsentrasi ibunya terganggu. Kerana bimbang ibunya tergoda. Imam Bukhari dengan syaratnya meriwayatkan daripada Qatadah, katanya bahawa Anas bin Malik menceritakan kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada ketikanya aku memulai salat dalam keadaan ingin memanjangkan bacaanku. Tiba-tiba aku terdengar tangisan bayi, maka teruslah aku memendekkan salatku. Sebab aku tahu betapa resah dan sedih hati si ibu bila mendengar tangisan anaknya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ada ketikanya aku memulai salat dalam keadaan ingin memanjangkan bacaanku. Tiba-tiba aku terdengar tangisan kanak-kanak, maka teruslah aku memendekkan salatku. Sebab aku tahu betapa resah dan sedih hati si ibu bila mendengar tangisan anaknya. Musa bin Ismail At-Tabuzaki berkata, Aban, yakni bin Yazid Al-Attar, meriwayatkan kepada kami, katanya Qatadah meriwayatkan kepada kami, katanya Anas meriwayatkan kepada kami daripada Nabi SAW, sama seperti riwayat di atas lafaznya. Itulah beberapa hadis, masih lagi di bawah bab ke-65 yang kita telah baca, ya. Satu daripadanya kita telah baca, telah bincangkan sebelum ini bersama-sama dengan tajuk babnya. Jadi saya tidak nak ulang lagi lah. Harap dapat mengikuti sendiri melalui rakaman. Sebab kita ada rakaman. Mana-mana yang tak sempat tu, kalau nak ikut perbincangan yang lalu, boleh lihat dalam rakaman itu. Dan rakaman itu ada dalam Darul Kausar Studio, ataupun dalam YouTube. Saya rasa sudah masuk dah, saya rasa. Facebook ke apakah, boleh dilihat di sana, insyaAllah. Hari ini kita akan bincangkan hadis yang ke-708. 707 sudah lepas. Sebagaimana biasa, tajuk bab itu mesti dibincangkan, mesti dihadamkan, difahami dengan sebaiknya sebelum kita masuk membincangkan tentang hadis-hadis di bawahnya. Dan kita telah pun bincang. Hari ini hadis yang kedua di bawah bab ini, iaitu daripada Khalid bin Makhlad. Khalid bin Makhlad. Ini guru Imam Bukhari, ya. Jadi makna tak ada nama yang kosong nama sebelum tu, itu maksudnya Imam Bukhari lah. Haddathana tu siapa kata? Imam Bukhari kata. Haddathana Khalid bin Makhlad. Siapa kata? Imam Bukhari kata.
Jadi wabihi qala haddathana, nak sampai kepada Imam Bukhari itu dengan sanad saya seperti yang telah maklum dah. Itu maksudnya. Dengan sanad itulah sampai kepada Imam Bukhari. Seterusnya daripada Imam Bukhari ke atas, seperti yang tercatat di dalam kitab sahihnya ini. Sampai kepada dia tu dengan sanad yang sama. Itu maksudnya bila saya baca tadi kan, saya sebut wabihi qala haddathana. Itu maksudnya. Khalid bin Makhlad Al-Bajali Al-Kufi, Al-Bajali Al-Kufi meriwayatkan kepada kami, katanya Sulaiman bin Bilal. Tadi saya baca ringkas dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan begitu. Tapi sanad itu mana? Inilah sanadnya. Sanad itu maksudnya mata rantai perawi daripada seseorang pengarang kitab sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia bersambung-sambung. Itu maksudnya sanad. Kadang-kadang saya sebut isnad. Apa bezanya? Mungkin yang tak biasa lagi itu dia timbul kekeliruan. Apa bezanya sanad dengan isnad? Sanad itu itulah yang kita sebut tadi. Mata rantai itu sanad. Isnad perbuatan saya menyebutkan setiap satu sanad. Itu isnad. Katanya Sulaiman bin Bilal Abu Ayyub At-Taimi. Ini kalau dalam kitab-kitab hadis, dalam syarah-syarah memang dia sebut begitu ya. Yang dalam kurungan tu tak ada, Imam Bukhari tak sebut lah maksudnya Sulaiman bin Bilal. Tetapi biasanya dalam syarah-syarah hadis disebutkan. Dan kalau kita tengok kitab-kitab perawi-perawi, kita panggil kitab-kitab rijal hadis, memang dia sebutlah. Misalnya Khalid bin Makhlad Al-Bajali Al-Kufi, ini dipanggil nisbahnya. Nisbah disebut. Kadang-kadang satu nama disebutkan, disebutkan selepasnya kunyahnya. Macam di sini Abu Ayyub, itu kunyah orang panggil. At-Taimi itu nisbah, nama nisbah. Kita ni tak guna begitu kita tak guna begitu. Tapi dalam tradisi Arab memang banyaklah guna begitu. Salah satu tujuan guna begitu ialah untuk menghilangkan kekeliruan. Takut-takut kalau ada nama, mungkin nama sama, untuk membezakan orang tu dengan orang lain, itu perlu disebutkan kunyahnya ataupun nama nisbahnya. Nama nisbahnya. Nama nisbah tu maksudnya yang ada di belakangnya tu, kalau tulisan Arabnya ada ya nisbah orang panggil. Misalnya Al-Bajali, Al-Bajali, ya nisbah. Dan ya itu bersabdu, bukan dia tidak bersabdu. Mesti begitu. Al-Kufiyu, maknanya bersabdu. Kalau kita berhenti Al-Kufi, gitu dia bunyi, bukan Al-Kufi, bukan Al-Kufi, gitu bunyi macam sadu. Itu dipanggil ya nisbah. Ya nisbah. Meriwayatkan kepada kami, katanya Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Syarik bin Abdullah bin Abi Namir meriwayatkan kepada kami, katanya aku mendengar Anas bin Malik berkata, tidak pernah aku bersalat, aku bersembahyang di belakang seorang imam pun, di belakang mana-mana imam lah, di belakang mana-mana imam, yang lebih ringan dan lebih sempurna salatnya. Lebih ringan, maksudnya lebih ringkas, tidak lama lah, tidak lama. Lebih sempurna, itu dari sudut kaifiatnya.
Dari sudut ringkas itu panjang pendeknya, pendek ringkas saja. Maknanya tidak kata lama panjang sembahyang, tidak. Jadi dari sudut itu orang lain pun boleh buat kan. Mungkin lebih ringan lagi boleh, tapi lebih sempurna tak boleh nak dakwa. Itu maksudnya. Ringkas boleh seringkas Nabi tu, ada orang buat. Lebih ringkas lagi pun ada. Sehingga kita rasa dia dan baca apa dalam masa tu. Dalam masa seringkas itu 3 kali tasbih tu kita kata. Sehingga kita kata begitu, ringkas sangat. Boleh, orang lain boleh ringkas lagi. Tetapi lebih sempurna itu tak ada. Itu hanya boleh didakwa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tidak boleh mendakwa. Itu sebab itu soal kaifiat. Kaifiat, rasa hati dia, penghayatan dia. Itu maksud lebih sempurna tu letak di situ. Terletak. Walaupun ringkas, walaupun tidak lama, tetapi lebih sempurna. Dan itu dirasai oleh sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik. Tak ada orang yang lebih dalam 2 perkara tu daripada Nabi SAW. Baik, kita ada nota 1512. Lebih ringan merujuk kepada bacaan surah yang pendek. Itu maksudnya. Ringkas tu maksudnya begitu. Ringan, ringkas, baca tu tak panjang. Sesuai lah dengan sembahyang tu, sesuai dengan sembahyang. Bahkan kalau sembahyang yang biasa dia baca panjang pun, tengok keadaan. Ada kalanya dia baca pendek. Macam solat subuh, biasanya yang dibaca panjang tu solat yang bacaannya kuat, dengan suara yang kuat, dipanggil solat jahriyah. Kalau solat zuhur asar itu sirriyah. Imam Muslim menjelaskan tempat diringankan atau diringkaskan daripada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui saluran riwayat Thabit daripada Anas. Lafaznya ialah fayaqra'u bis-suratil qasirah. Lalu baginda membaca surah pendek. Ini kan, ini yang meriwayatkan hadis ini daripada Anas ialah Qatadah. Bukan, yang di atas lagi, yang meriwayatkan daripada Anas iaitu Syarik bin Abdullah. Apa ni? Syarik bin Abdullah. Syarik bin Abdullah dia hanya sebut tak ada, Anas kata tak pernah dia bersemayam di belakang mana-mana imam pun yang lebih ringan, mana lebih ringkas. Lebih ringkas tu dari sudut mana tak ada disebut, tak jelas. Tapi kalau berdasarkan riwayat Thabit, sebab anak murid kepada Anas ni ramai, sahabat Nabi ni ramai muridnya, anak-anak cucu dia saja pun ramai dah. Anak murid dia lagilah, terutamanya dia sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Basrah. Jadi pada ketika tu orang-orang yang masuk Islam kan ramai, jadi naklah bertemu dengan sahabat Nabi. Siapa yang adanya dia. Jadi ramai. Kalau berdasarkan ni riwayat Bukhari, berdasarkan riwayat Muslim mengambil daripada Thabit daripada Anas. Ini murid yang lain. Jadi berdasarkan riwayat Thabit itu disebutkan di tempat mana dia ringkaskan itu, diringankan itu. Sebab itu kita dalam nak dapat penjelasan daripada hadis ni, kena tengok beberapa hadis berhubung dengan perkara yang sama. Itu sebab kita ada nota di sini, 1512 ni riwayat Thabit daripada Anas, Thabit Al-Bunani. Itu masyhur, muridnya yang masyhur. Jadi dengan membaca surah pendek, itu maksud ringkas tu. Jadi ketika-ketikanya Nabi SAW baca surah panjang, itu makna tidak ringkas lah. Tidak ringkas.
Jadi ringkas tu maksudnya letak di situ. Letaknya di situ. Dan lebih sempurna salatnya pula merujuk kepada penyempurnaan rukun dan sunat-sunat ab'ad serta adab-adab di dalam solat. Itu lebih sempurna. Maksudnya begitu. Tempat-tempat yang masih ada mungkin kita kata khilaf lah di kalangan ulama kemudian, misalnya tumakninah, macam kita dah sebut dah sebelum ni. Tumakninah tu rukun bagi kebanyakan ulama. Jadi yang tu Nabi buat sempurna lah. Tapi dalam setengah-setengah ulama, setengah-setengah mazhab tidak rukun. Mana sembahyang tu masih sah. Walaupun salah cerita lain. Salah sampai ke peringkat berdosa. Tapi sembahyang masih sah. Mengikut orang yang mengatakan ia rukun, memang tak sah. Memang tak sah. Berdasarkan satu hadis yang Nabi SAW tengok orang bersembahyang, sahabat dia bersembahyang, dia kata sembahyang pula. Lepas itu sembahyang pula. Kamu belum lagi bersembahyang. Salli fa innaka lam tusalli. Tadi kamu sembahyang, tadi belum sembahyang. 2-3 kali. Lepas tu dia mengaku, tak pandai dah saya. Setakat tu je saya pandai Rasulullah. Ceritalah apa masalahnya. Yang Rasulullah sebut tu antaranya ada tumakninah. Daripada situlah kebanyakan ulama menyimpulkan bahawa tumakninah tu rukun. Kalau tidak, dia tidak suruh ulang sembahyang, makna sembahyang tak jadilah. Daripada situlah. Baik. Kalau macam Imam Abu Hanifah ni dia lain sikit. Kadang-kadang pandangan dia tu, pandangan dia tu, ya saya pun duduk di tempat orang-orang yang ikut mazhab Hanafi, dia logik kuat. Kadang-kadang orang yang itu dia keliru dengan Imam Abu Hanifah. Dia kata apa guna akal kuat. Menarik sebenarnya. Menarik. Kalau kita turut dengan betul, menarik. Dia gini, alasan dia anggap tidak rukun. Tapi dia pun, jangan kita anggap bila dia kata begitu, maknanya dia pun buat gitu tak ada tumakninah sembahyang. Tidak. Itu perbincangan ilmu. Dari segi kefahaman dia, dia kata rukun, nak jadi rukun ini dia mestilah berdasarkan nas yang tegas. Biar ada beza, kata dia, antara Quran dengan hadis. Takkan tak ada beza. Cuba tengok, dalam Quran ada ke tidak? Betul, dalam hadis kita terima ada, tapi dalam Quran ada. Menarik cara dia tu. Dia pengkelasan, klasifikasi tu. Dari segi hujah-hujah agama ni tidak sama. Mana boleh kita kata Quran yang mutawatir tu sama dengan hadis ahad? Tak sama. Jadi apa kesan tak sama tu? Apa kesan tak sama? Bila tak sama, jadi takkan sama hukumnya. Dia duduk situ. Tu cara dia fikir tu. Jadi dari satu segi menarik, memang menarik. Fiqh dia tu. Orang-orang yang tak faham, dia kata banyak guna akal. Semua orang kena guna akal kan. Nak faham agama ni memang akal. Jadi dia kata tak ada. Dalam Quran sebut warka'u ma'ar raki'in, rokoklah kamu bersama orang yang rokok. Tu yang sebut. Wasjud, sujud. Fasjudu, sujudlah kamu, sujud. Yang orang panggil sujud, sudahlah kan. Itulah yang rukunnya. Sujud dah kan? Walaupun tak ada teman, sujud ke tidak? Orang panggil sujud ke tidak kita? Sujud. Sujud, sudah. Ada dah tu, kata dia. Itu cara dia. Cara dia. Kalau tidak, tak ada beza, takkan sama, kata dia. Quran dengan hadis. Kata kita letak Quran di atas, hadis tu bawah, nombor 2. Ini dah jadi nombor 1, kedua-duanya sama lah. Apa istimewanya yang mutawatir tu? Quran tu. Itu cara dia. Sekadar sujud ada dah sujud, rokok ada dah rokok. Orang panggil rokok dah lah kira-kiranya. Cumanya tak sempurna. Ya saya pun kata tak sempurna, dia kata. Dia pun kata, saya pun kata tak sempurna. Tapi sekadar jadi tu jadi. Macam orang lah, kata dia. Ni logik dia. Dia tak ada kaki. Orang ke tidak? Orang. Putus tangan, kudung. Orang ke tidak? Orang. Tuli. Orang ke tidak?
Orang. Tapi sempurna ke tidak? Tak. Itu. Jangan menafikan kemanusiaan dia. Tapi dia banyak kurang. Kanak-kanak kurang. Orang ke tidak? Orang. Sebab itu hukum kisah sama. Sebab orang. Bukan kerana sifat-sifat yang berbeza tu. Itu cara dia. Itu cara dia. Dengan sebab itu dia banyak. Kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i, kita tengok rukun air semaya, wudu, kena ada niat. Dia tak perlu ada niat. Niat perlu ada kan. Orang tua dulu dia buat teka-teki lah dalam bab fiqh ni. Apa benda? Apa nama ni? 4 basah 2 kering. Rukun apa? 4 basah 2 kering. Dia tanya, dia teka-teki kita. Dia ada kitab ulama tulis teka-teki dalam hukum-hukum agama. Dia ada tulis begitulah. Apa? Jadi pada orang tak tahu, wuduk lah. Dalam wuduk tu rukun dia 4-nya basah, 2 kering. Jadi 4 basah tu apa? Basuh muka, basah kan? Basuh tangan, basah kan 4 tu kan? Sapu kepala walaupun sapu basah juga. Sapu dengan air basah juga. Basuh kaki, tu 4. 2 kering apa? Niat. Niat. Tu kering. Lepas tu tertib dan mualat tu sekali. Tertib mesti kena teratur. Basuh muka dulu, lepas tu tangan. Basuh kaki dulu tak jadi. Kalau basuh kaki dulu tak jadi. Kena start semula. Basuh muka dulu. Tertib tu. Tertib. Imam Abu Hanifah tak terima yang 2 tu. Dia terima 4 sebagai rukun. Sebagai rukun. Kita nak cerita, sekali nak cerita cara fikir imam-imam mazhab ni tidak sama. Supaya kita tahu. Sama, alasan dia sama. Sebab apa dia kata, tengok dalam Quran. Wudu, apa sebut? Apa? Baca, cuba cari ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Itu ayat wudu satu tu ya. Yang jelas sebut gitulah satu. Tak banyak. Yang buat kalau kita baca dalam kitab ni banyaklah perbincangan. Tu je ayatnya. Dia tak ada banyak. Yang banyaknya bila hadis mari jelaskan gini. Jadi basuh muka, basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh kaki 4. Itu yang sebut. Ada sebut niat? Ada sebut niat? Tak ada. Tertib? Tertib bila nak sebut mestilah sebut satu-satu, takkan nak sebut 4 sekali. Nak sebut macam mana? Jadi tertib tu kebetulan dia kira kebetulan. Bila orang nak atur, nak cerita tentang sesuatu, dia mesti adalah 1, 2, 3. Tak mesti tertibnya begitu. Kalau basuh kaki dulu apa boleh kata dia. Asalkan 4 perkara tadi dibuang, sudah lah. Imam Bukhari berpendapat begitu. Tertib tak perlu. Cuma dia kena ada niat lah. Imam Bukhari kata ada niat. Imam Abu Hanifah kata tak ada niat pun tak apa. Tak ada niat pun tak apa. Asalkan buat benda tadi. Orang tengok, ni wuduk ni. Dalam hati dia tak tahu. Dalam hati dia. Sebab apa? Sebab dia kata dalam Quran ada sebut sebagai rukun. Kalau sebagai rukun ni kena ada sebut lah dalam Quran. Kena ada sebut. Itu kata dia ya. Mengikut dia gitulah. Sebab dia letakkan Quran itu di atas. Sama juga baca Fatihah. Dia tidak wajib, tidak rukun. Kalau mazhab Syafi'i, jumhur ulama lah, kebanyakan ulama lah, termasuk Imam Bukhari yang kita duk baca kita ni, mesti kena baca Fatihah. Tak kira siapa, imam pun kena baca juga, makmum pun kena baca juga, kalau sembahyang seorang pun kena baca juga. Imam Abu Hanifah kata tidak.
Wajib bacanya imam. Wajib baca. Makmum tak kena baca. Kalau imam pun kalau dia baca surah lain boleh. Sah sembahyang tu. Bukan sampai tak sah. Lepas tu sempurna ke? Dia kata tidak sempurna juga. Dia pakai juga hadis. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihatil Kitab. Yang ni Fatihah itulah, surah Fatihah. Jadi tiada sembahyang tu yang dinafikan itu sembahyang yang sempurna. Tiada sembahyang yang sempurna. Bukan tiada sah sembahyang. Tak. Dia tidak letak situ. Dia letak tiada sempurna sembahyang. Tapi sembahyang tu ada. Cuma tak sempurna. Bukan kata tak jadi langsung sembahyang. Tak jadi. Apa sebab? Ada dalam Quran ke sebut kena baca Quran, kena baca Fatihah setiap kali sembahyang? Ada? Tak ada. Ada dalam hadis, saya tahu dalam hadis. Dia pun tahu. Yang ada dalam Quran apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minhu. Tu ya ada. Bacalah apa yang termudah, yang mudah kepadamu daripada Al-Quran. Ikutlah. Mana mudah kepada orang tu nak baca surah Al-Kawthar 3 ayat saja dengan baca surah Fatihah 7 ayat. Mana mudah? Tanya dia lah. Bila dia masuk Islam, kita nak ajar Fatihah, mana mudah? Dia nak ingat, nak sebut surah Fatihah tu dengan inna a'tainakal kautsar 3 ayat saja. Mana mudah? Dia kena sembahyang dah. Bila masuk Islam kena sembahyang dah. Lepas tu macam mana? Kalau tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Tapi berat saya ni nak macam kita yang sudah biasa dah, tak apalah kan. Orang yang baru masuk Islam tu bayangkan macam mana. Sebab tu dia guna logik. Dia banyak fikir orang macam mana. Kita tak nampak tu. Imam mazhab, imam mujtahid, dia nampak benda-benda gitu tu. Tengok dalam Quran, carilah mana, tak bertemu. Baca Fatihah ni mesti kena dalam solat. Yang adanya tu. Jadi itu yang wajib baca. Untuk kemudahan dia, kita ajar yang tu lah. Dan mudah kepada dia, baca tu lah. Sudah, selesai sembahyang kamu. Lepas tu nanti akan datang pula. Dah lah, belajar lah. Dia pun kata yang lebih sempurnanya baca Fatihah. Lebih sempurna lain. Ada sembahyang tu sah, sembahyang tu lain. Seperti kita kata orang tak dia lah. Orang tu buta, orang ke tidak? Orang. Pas buta. Buta tu cerita lain. Kurang lah. Tapi dia orang. Tidak kata sampai hilang nama orang tu. Tidak. Cuma tak sempurna. Tak sempurna banyak lah. Banyak lah kalau nak kira tak sempurna. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tiada sembahyang bagi orang yang duduk dekat masjid kecuali di masjid. Kamu nak pakai macam mana? Dia kata. Tiada sembahyang tu mana tak sah kau? Kau tak sempurna. Kalau macam tu amal benar lah, tak sah lah. Tak sembahyang, kena sembahyang pula lah. Kena qadha dah tak jadi dah. Dah hadis tu kata begitu. Kamu pakai macam mana? Dia tanya. Dia tanya kita. Kita belajar hadis di sana seronok. Sebab dia cuma jawab. Kamu nak kata macam mana? Kita kata tak sempurna. Dah sama. La salata. Sama ayat tu. Kenapa di sini gini, di sini gini, kenapa? Biar sama lah. La salata. Situ pun la salata juga. Cuma mungkin jawapan lain lah. Tak kira lah. Tapi dari segi susun kata tu sama. Kenapa di sini tak sah, di sini tidak sempurna? Kamu sendiri pakai begitu. Jadi lebih sempurna salatnya pula merujuk kepada penyempurnaan rukun dan sunat-sunat ab'ad. Sunat-sunat ab'ad. Yang ni seperti kita kata tahiyat awal. Kita tak duduk tahiyat awal.
Kita tak duduk, kita tak baca pun tahiyat awal. Kita tu bukan terlupa, sengaja. Mazhab Syafi'i pun kata sah. Cuma kena sujud sahwi. Katakanlah tak sujud sahwi, terlupa juga sujud sahwi. Tak sah. Sah. Itu. Tak sunat abad. Nabi tak tinggal benda macam tu. Kata rekah pun dia tak tinggal. Dia tetap jaga itu. Mana dia akan baca juga. Begitu kan. Itu termasuk dalam sunat abad tu. Yang mana kalau kita meninggalkannya, kita kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Itu antaranya. Padahal kalau kita tidak lupa, sengaja kita nak cepat, sengaja kita tak baca, kita tak duduk, sah sembahyang. Sah. Dan kita tak sujud sahwi. Sujud sahwi ni kalau terlupa, ni memang saya tak terlupa. Saya sengaja tinggal. Sebab itu kita kena tahu benda apa yang kita boleh tinggal, benda apa yang kita tak boleh tinggal. Rukun tu yang tak boleh tinggal. Kalau sunat-sunat ni kena orang kata tampung dengan sujud sahwi pun, dia tidaklah sampai tak sah. Gitu. Maknanya Nabi tak tinggal benda-benda macam ni. Adab, adab apa? Kalau bagi salam tu 2, misalnya. Padahal 1 pun cukup. Sekali cukup dah. Dan kena ingat baik-baik, kena ingat kalau kita 1 kata nak ketuk sangat 1, kita tidak niat sudah lagi. Sebab kita tak bagi salam, kita ketuk dah, batas sembahyang. Sebab kita tidak niat sudah lagi. Tapi kalau kita Assalamualaikum, niat sudah dah. Lepas tu sambil-sambil tu terkentu, katakanlah Assalamualaikum bla-bla, sambil-sambil sebelah lagi sah sembahyang. Sebab kita sudah niat putus dah, cuma kita sebut lagi. Itu benda-bendanya. Lepas tu adab-adab yang lain yang menyebabkan tidak jadi lambat lah kalau buatnya. Tidak jadi lambat. Misalnya Allahu Akbar, nak rukuk, Sami Allahu liman hamid, angkat tangan. Jadi lambat kau? Tak jadi lambat tu, tidak jadi panjang tu. Jadi angkat tangan. Nabi angkat. Begitu. Walaupun orang Hanafi tak setuju. Orang mazhab Hanafi kata tak ada angkat, tak ada angkat. Sekali angkat, Allah takbir. Masa takbir Allahu Akbar. Pada ketika lain tak ada akad. Tapi Imam Bukhari yang kita baca ni, kitab dia ni, dia kata sunnah angkat. Nak rokok, bangun daripada rokok, itu angkat. Jadi angkat tu tidak menyebabkan jadi panjang sembahyang. Benda-benda macam tu Nabi jaga. Gitulah maksudnya. Itulah maksud sempurna tu. Sempurna salatnya itu benda-benda begini dia jaga. Adab-adab apa misalnya duduk sembahyang tu paling lenggok. Boleh tak sah sembahyang, tapi adab selagi tidak berpaling dada ni daripada kiblat, sah sembahyang. Tetapi adakah Nabi begitu? Dia jaga adab-adab itu. Jaga baik. Sesungguhnya pernah Nabi SAW terdengar tangisan kanak-kanak. Ni tak apalah, kepada yang tidak belajar tu bahasa Arab, cuba tengok sini saya buat gelap kan ni. Dia tak tahu pun benda ni. Tapi kalau kepada yang belajar bahasa Arab dan dia tidak betul-betul kemas lagi lah, tidak betul-betul kemas lagi, tidak betul-betul mahir lagi, mungkin dia terkeliru. Di sini wa in kana, wa in apa tu? In apa? In ni biasanya in syartiyah dipanggil. In syartiyah, jika, kalau, seandainya. Tapi di sini tidak terjemah seandainya, kalau, jika. Tapi kalau saya pernah tengok lah, saya tengok dalam terjemahan Indonesia, tempat-tempat begini dia terjemah kalau. Tapi peserta-peserta kita, jemaah kita ni kena ingat dengan baik. Dia kalau bahasa Indonesia. Dulu saya pun terkejut, apa kalau di sini? Rupanya kalau dia tu dengan makna bahawasanya, sesungguhnya. Tengoklah kamus Indonesia, bahasa Indonesia.
Kalau kita kalau ni tak ada lah. Kalau dengan makna sesungguhnya tak ada. Kalau Nabi SAW, kita kalau Nabi ni mana seandainya gitu kan. Dia tidak. Kalau tu dengan makna sesungguhnya. Di sini cuba tengok. Sesungguhnya. Saya terjemah sesungguhnya. Sebab apa? Sebab kita kena pastikan in to in apa. Jadi in ni jawapannya in mukhaffafah minat thaqilah. In mukhaffafah minat thaqilah. In ni asal dia inna. Kalau inna makna sesungguhnya lah. Sebab tu makna sesungguhnya. Tetapi walaupun inna dia tidak bagi di atas sabdu ada tu, tidak begitu. Sebenarnya dia inna. Lepas tu kita nak tahu macam mana. Ni in dengan makna jika ke, kalau ke, apa ke. Kalau Malaysia lah, kalau Indonesia lain Kalau Indonesia dengan makna sesungguhnya juga. Jangan kata salah Kalau kita tengok terjemahan ni salah kan. Bukan, dia faham begitu. Macam mana bahasa dia gitu. Banyaklah macam kita kan. Kita Kelantan bisa. Dia bisa lain. Ikan ini bisa dimakan, kata dia dah. Kita tak mahu makan, dah bisa. Itu masalah bahasa tu. Dia lain. Jadi in ini orang panggil in mukhaffafah minat thaqilah. Apa makna in mukhaffafah minat thaqilah? Hakikat dia inna. Jadi kenapa dia mati di situ, tidak bersabdu bangkit di atas, kenapa tidak? Sebab itu perlunya belajar, mengaji. Sebab itu jadi lama orang belajar tu. Sebab kita akan bertemu dalam hadis, dalam Quran macam ni. Sebab selepas dia tu ada orang panggil fi'il naqis. Panjang cerita. Fi'il naqis. Bukan fi'il tam. Jadi kana tu orang panggil fi'il naqis. Bukan fi'il tam. Kita nak tahu macam mana pula naqis ke tam pula. Panjang cerita. Sebab tu kan. Sebab tu kata panjang cerita. Fi'il tam ini fi'il yang mesti ada fa'ilnya. Mesti ada fa'ilnya. Kalau dia tu fi'il muta'addi, kita panggil kata kerja melampau, kata kerja tak melampau. Itu istilah Za'ba zaman dahulu. Sebab saya baca juga buku-buku Nahwu Melayu. Sebab mana saya belajar? Saya belajar setakat dia darjah 3 sekolah Melayu. Tapi saya baca buku-buku tu, buku Nahwu. Apa dia Za'ba, ilmu pengarang Za'ba saya baca. Apa dia Nahwu Melayu kan dia tu. Itu istilah tu saya rasa tepat, bagus. Sesuai dengan orang kita. Tapi sekarang ni saya tak suka dia ubah kepada transitif, intransitif, ambil orang putih punya. Orang putih tu dia faham lah. Memang bahasa dia, kita kan apa transitif kena jelas pula. Ni kalau melampau apa faham betul melampau. Ini tak melampau, terus faham. Jadi saya tak setujulah penamaan semula tu. Penamaan semula tu ambil yang Inggeris semua. Inggeris tu biarlah dalam bahasa dia. Dia kata sifat, dia tak kata adjektif apa, tak kata. Za'ba kata sifat. Sifat orang Melayu tu faham. Sifat ni apa? Tu faham. Sebab itu saya suka cara dia. Ahli setengah ramai juga ahli-ahli bahasa sekarang ni pun dia lebih cenderung ke situ. Lebih kemelayuannya lah. Begitu lah. Sebab gini, biasa, orang biasa pun kalau dengar dia faham tu. Ni apa pula? Adjektif. Apa adjektif? Misalnya. Dia kena jelas pula tu. Kena perjelaskan pula tu. Wa in kana ni orang panggil fi'il naqis. Fi'il naqis ni ada fi'il tapi dia tak ada fa'il. Kita nak tahu macam mana? Itu kena belajar. Dia bukan satu saja. Fi'il tapi ia merofokkan isim. Dia orang panggil termasuk dalam amil nasikh. Panjang cerita ya. Mana yang selepas dia tu bukan fa'il dia, tetapi isim dia. Dan ia tak cukup dengan isim dia. Dia nak kepada khabar dia.
Isim dan khabar tu asalnya mubtada khabar. Panjang cerita lah. Panjang cerita. Jadi itu cerita. Sebab tu kita kata wa in kana. Kita tahu sini makna sesungguhnya, bahawasanya, bukan dengan makna kalau. Kalau terjemah, kalau Indonesia kalau apa kalau? Itu betul cara dia. Tapi kalau dengan makna jika, itu tak betul. Dan orang Indonesia yang pandai betul, dia kalau dengan makna sesungguhnya, bukan dengan makna jika, bukan dengan makna seandainya, bukan. Banyak dalam Quran misalnya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia hanya mendapat apa yang diusahakannya. Manusia ni dapat apa yang dia usaha. Itu yang dia dapatnya. Kalau dia tak usaha, tak dapat. Apa? Suruh orang mengaji untuk kita lepas mati. Kita usaha. Tak usaha. Lepas tu anak kita suruh. Anak kita usaha dia. Kita. Tuhan kata dah. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapat apa yang diusahakannya. Imam Syafi'i faham begitu. Sebab tu Imam Syafi'i kata tak boleh, tak sampai baca Quran, kira pahala tak sampai. Sebab apa? Dia baca ayat tu lah. Jadi yang saya naknya wa an laisa. Asal dia anna. Sama dengan di sini. An in. Sama. Mukhaffafah bin ats-tsaqilah. Asalnya anna. Kenapa jadi an? Sebab laisa. Laisa itu fi'il naqis. Banyaklah kita akan bertemu dalam Quran, dalam hadis akan bertemu. Sebab itulah orang nak faham Quran, nak tafsir Quran, ke nak syarah hadis tu, dia kena faham benda tu. Kalau tidak, dia boleh jadi salah tu. Di situ dia tengok orang Indonesia terjemah kalau, dia pun bawa Malaysia pakai kalau juga. Kalau di sini siapa dia faham macam tu? Tak boleh. Dia kena sesungguhnya. Barulah tak keliru. Sebab itu terjemahnya, sesungguhnya manusia hanya mendapat apa yang diusahakannya. Sesungguhnya. Tengoklah dalam terjemahan mana-mana pun. Atau bahawasanya. Boleh. Boleh juga. Tidak apa namanya an tu apa ni, banyak pula an tu. An nasibah, an masdariyah, apa. Di sini an masdariyah. Di sini tidak an masdariyah pula. An mukhaffafah min ats-tsaqilah. Macam mana kita nak tahu? Itulah. Selepasnya tu ada fi'il naqis. Itu menunjukkan ia tu an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ini saya sebut ni kepada yang belajar. Yang tak belajar tu tak perlulah susah-susah situ kan. Yang belajar tu mungkin berguna apa yang saya sebut. Berguna kepada dia. Okey. Baginda terus meringankan solatnya kerana bimbang konsentrasi, atau ibu dia tu mana terganggu lah. Kerana bimbang, ibunya akan terganggu. Khusyuknya itu. Maknanya daripada hadis ini kita dapat faham, jaga khusyuk tu sangat penting. Sangat diberi perhatian oleh Nabi SAW. Maka dengan sebab itu, kalau kita tidak bersemayam jemaah pun perempuan lah, ada anak, jadi kalau boleh anak tu salin apa ni pampas dulu lah, salin dulu, biar anak tu selesa dulu. Jangan dalam keadaan dia tidak selesa, lepas tu kita bersemayam. Contohnya banyak lagi yang lain-lain. Sebab apa dia akan menangis, dia akan jerit. Kita kata sebab apa tak selesa dah, lama dah, banyak dah kencing, ataupun apa nama ni, tahiknya ada mungkin, menggelupurlah budak tu, menangis. Jadi cara ni Nabi tunjuk kepada kita, dia nak mengajar kita lah, nak jaga khusyuk tu macam mana. Jadi imam kena jaga, tanggungjawab imam, dia kena ambil kira makmum belakang dia ni khusyuk ke tidak. Kalau dia khusyuk pun, dia kena fikir makmum di belakang dia ni khusyuk ke tidak. Ini menunjukkan khusyuk itu perlu, perlu sangat. Kita ambil berat, tekankan, jaga.
Walaupun kita tidak berjemaah, kita sembahyang sendiri, ada keadaan yang menyebabkan kita tidak jadi khusyuk. Kalau dah nampak nak hujan, angkat dulu kain-kain yang dijemur tu, angkat dulu. Nanti hujan kita duduk sembahyang, hilang khusyuk pula. Basah dah, duduk fikir tu pula. Basah dah semua kain aku. Kena jagalah. Tidak berjemaah pun khusyuk tu yang dikehendaki. Ini kan nak kira Nabi boleh baca tu, ini bukan masalah dia, masalah orang lain. Dia jaga juga. Takut terganggu. Di sini menunjukkan Nabi SAW ni sangat mengambil berat tentang orang-orang lain. Orang-orang perempuan dia ambil berat. Tidak kata dah beribadat lupa segala-galanya, tak ingat dah apa-apa pun. Yang di belakang dia tak tidak begitu. Dia sedar. Itu cara Nabi SAW. Jadi kita kena belajar dengan Nabi SAW dalam segala-galanya lah. Dia kata dah kan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang terbaik dengan ahli keluarganya, dengan anak isterinya. Aku adalah yang terbaik kepada ahli keluargaku, anak isteriku. Kena belajar lah. Jadi di sini dia jaga orang lain. Dengan anak isteri pun begitu juga. Dengan anak isteri jangan kasar. Kalau dengan anak isteri boleh kasar, orang lain tak tahulah. Ataupun kalau dengan orang lain tak kasar, mana tak seimbang lah. Tak seimbang lah. Sebab apa jadi tak boleh nak kawal orang lain masa dia pejabat je kan. Cuba senyum lah. Di rumah ni tak kena senyum, sentiasa ada. Kalau boleh senyum sentiasa juga. Dia pejabat pun senyum, tempat kerja pun senyum, di rumah pun senyum juga. Dengan anak isteri, bagus lah. Itu ikut cara Nabi. Mesti akan bahagia kalau macam tu. Tapi susah lah nak jadi macam dia. Payah manusia dia nak seimbang kan. Kadang-kadang dia terlebih situ, jaga, tak terjaga di sini. Kadang-kadang jaga sini, sana pula tak terjaga. Begitulah keadaan kita. Sebab itulah ada kelemahan, kekurangan tu. Itulah tempat-tempat yang kita kena minta ampun dengan Allah tu. Baik macam mana pun kadang-kadang ada dia benda-benda begitu yang menyebabkan orang-orang di sebelah kita, di tepi kita tu jadi terasa hati, ya. Baik. Seterusnya hadis yang ke-709. Ali bin Abdullah Al-Madini. Ini guru Imam Bukhari. Ali bin Abdullah Al-Madini. Siapa Ali bin Abdullah Al-Madini? Inilah tokoh ulama rijal. Kalau dalam kitab-kitab perawi hadis ni, bincang tentang perawi hadis ni, perawi ni macam mana kedudukan, inilah tokohnya, salah seorang tokoh, iaitu guru Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari sendiri pun dia tu, guru dia tu pun memang hebat. Selalu adalah nama ni akan keluar, sentiasa ada. Kata Ali Ibn Al-Madini, yang ni tentang orang ni begini. Dia tu memang pakarlah dalam bahagian perawi-perawi. Meriwayatkan kepada kami, katanya Yazid bin Zura'i. Meriwayatkan kepada kami, katanya Sa'id bin Abi Arubah. Sebab Sa'id ni kan ramai, jadi dengan sebab itu kita tambahkan supaya tidak keliru, supaya jelas siapa Sa'id mana yang dimaksudkan itu. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan kepada kami, katanya Qatadah bin Di'amah meriwayatkan kepada kami, katanya bahawa Anas bin Malik menceritakan kepadaku, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada ketikanya aku memulai salat dalam keadaan ingin memanjangkan bacaan. Seperti kita terjemah tadi lah. Maknanya mula-mula tu memang dia niat gitu, dia ingat nak baca panjang lah. Sebab apa Nabi ni selalu baca panjang? Sebab ayat Quran sentiasa turun kepada dia. Dia nak perdengarkan kepada sahabat-sahabat dia mana-mana ayat yang dia baru terima, dan supaya sahabat tu dengar cara bacanya macam mana. Sebab itu dia jadi panjang. Jadi jangan kita ingat Nabi SAW baca panjang tu, kita pun nak panjang semata-mata begitu. Sebab kita nak belajar masa lain, boleh, kita ada masa lagi. Dan ada guru-gurunya. Jadi kalau dengan saya nak
betul tajwid nak apa tu tak payahlah, ada guru tajwid dah. Begitu. Nak baca panjang, semaya sendiri, ya, semaya sendiri baca panjang. Kalau kita jadi imam kena jaga. Sebab apa? Sebab maksud asal Nabi SAW baca panjang tu, antara sebab utamanya ialah supaya sahabat-sahabat di belakang dia tahu, ni tak baca lagi ni. Kadang-kadang dia tak cerita, hanya seorang dua lah yang cerita tu tulis. Tulis tu yang tahu. Yang tidak tahu, katakanlah malam, sahabat-sahabat tu tak ada bersama dia, sembahyang subuh dia baca, ni tak ada lagi, sebelum ni baca ni tak ada ni, di celah ni, surah Baqarah tu tak ada di celah. Maknanya ini baru. Gitu. Lepas tu cara baca, cara sebut itu, dia tidak kata Nabi ini bersela duduk beberapa jam nak mengajar tajwid. Tidak, bukan begitu. Dia sambil-sambil gitu. Sambil-sambil sembahyang, baca dalam sembahyang. Itu iya dah tu. Ahli tajwid ke, ahli qiraat ke yang duduk cerita tu, dia ambil dengan cara begitulah. Dengan cara dia dengar. Ni dengar Nabi baca begini. Ada ikhfa, ada idgham, ada apa tu semua pada masa itulah dia baca. Sebab itulah jadi panjang tu. Jadi dia ada niat nak panjangkan bacaanku. Tiba-tiba aku terdengar tangisan bayi. Maka teruslah aku memendekkan solatku. Jadi hadis ini dan hadis-hadis seumpama ini perlu jelas. Walaupun dalam masyarakat kita ni penyakit ni tak ada lagi. Tapi saya cerita awal-awal lah. Takut-takut akan datang dia mari. Macam apa ni, sikit-sikit nak pergi kubur, sikit-sikit nak pergi kubur dah. Dulu tak ada tempat kita begitu. Lepas tu ada kan? Ada kan? Ini satu penyakit juga. Penyakit pupuk tu juga ni. Dia kata Nabi ni tahu semua. Tahu semua. Memang satu ketika dahulu di peringkat awal Nabi tak tahu. Lepas tu Nabi tahu semua. Dia ni macam cuma tak sebut Allah lah. Kepada Nabi ni dia tahu akan datang bila yang tak ada depan, semua dia tahu. Ini hadis-hadis seperti ini menolak pendapat mereka. Jangan pakai. Tak betul tu. Tak betul tu akidah tu. Dia panggil Nabi ni, dia beri sifat hadir, nazir. Hadir ada di mana-mana. Nabi ni ada di mana-mana. Mudah saja. Musim-musim ni selawat lagi dia mari. Sebab apa? Nabi hadir. Sentiasa hadir. Nabi nazir. Nazir ni nampak. Nabi nampak semua. Semua dia nampak. Dia mati tak pun dia nampak semua ni. Ini tak betul. Akidah yang tak betul. Rosak. Lama-lama Nabi jadi Tuhan. Macam ni. Itu sifat Tuhan tu dah dipindahkan sikit-sikit. Dia ada tu macam ni kan. Nabi mula-mula dia ingat nak baca panjang, lepas tu terdengar, mana baru dia tahu. Kalau dia tahu dah, daripada awal lagi lah aku tahu dah ni budak ni akan menangis. Daripada awal lagi cerita, tak payah bawa lah budak ni nangis. Ataupun macam pendek terus lah, dah tahu dah apa maksud dia kata gini. Sebab itulah perlu kita belajar Quran dengan hadis ni. Sebab akidah tu ada di celah-celah dia. Kita boleh tahu ini betul, ini tak betul. Sebab apa tak betul? Kalau Nabi tahu dah, kenapa dia kata begini? Dia memang niat, memang cadang nak baca panjang. Okay. Lepas tu baru tahu. Tiba-tiba menunjukkan dia tak tahu. Bukan serba tahu. Serba tahu ni Tuhan. Jangan keliru. Itu dia sikit-sikit lah. Orang kita kata kesel. Apa ya? Orang luar tak faham dah. Dia beranjak sikit-sikit Allah kesyirik tu. Dia tak perasan. Lepas tu tak ambil berat pasal syirik. Jadi masalah. Kan dia kritik kan, perlih buat kan tentang syirik. Apa orang teruk sangat kau syirik. Kita faham tengok. Baguslah bincang tentang syirik. Sebab dia boleh penyakit syirik dia sikit-sikit dia pergi. Macam ni lah. Sifat Tuhan diberi sikit-sikit. Lama-lama jadi macam Nabi Isa tu lah. Kan agama lain semua jadi Tuhan habis semua. Nabi-Nabi tu. Agama kita yang selamatnya. Sebab apa? Sebab tauhid tu kuat.
Syirik tu selalu dia ajar apa benda syirik. Ni dia jadi syirik lah kalau macam tu. Lepas tu kita kata tak apa berdoa. Moga kita bukan sembah dia, kita bukan anggap dia Tuhan. Pergi minta dengan orang kubur tu, dalam kubur tu. Mula dah tu. Padahal tiap-tiap kali sembahyang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu duduk kias kata. Kita minta tolong juga, minta tolong doktor ubatkan kita. Minta tolong anak kita ambil air untuk kita. Tengok. Dia kias macam tu. Tak faham. Inilah benda macam ni. Orang-orang macam ni boleh kena penyakit ni. Dia duduk buat sama benda macam tu. Orang kata minta tak boleh minta dengan Allah tu, minta benda apa? Bukan minta air. Gitu. Bukan minta ambil buku tu, hola buat mari sini, bukan. Minta anak. Orang pergi kubur tu minta tu lah. Minta moga rezeki. Dia mati dah. Dia mati dah. Kita tolong semaya ke dia, minta ampun untuk dia, dia mati dah. Kalau dia lebih hebat lagi tak payah, tak perlu dalam ada syariat semaya jenazah apa semua tu, doa untuk orang mati. Doa untuk apa? Dia lebih hebat lagi pada kita. Kita perlu minta dengan dia. Kata balik tu, tu dia nak pergi. Orang kita kata kesel. Dia kesel sikit-sikit. Orang yang belajar dia tahu. Dia nampak dah sikit, nampak dah. Orang tak belajar, bila dia lemah baru dia tahu. Selagi tak lemah, tak khabar lagi. Orang yang belajar dia tahu dah. Ini nak jatuh ni. Dia pergi macam budak-budak lah dia. Pergi bangunan tinggi tu, dia pergi tepi tu. Tak bimbang kita. Ibu bapa, orang-orang yang tahu jatuh tu budak tu. Dia bukan tahu bangunan tinggi ke tidak tu. Begitulah orang ramai. Dia masalah akidah dia. Dia tak tahu benda ni bawa ke mana. Sebab aku tahu betapa resah dan sedih hati si ibu bila mendengar tangisan anaknya. Lebih kurang hadis lebih kurang sebelum ni. Maknanya Nabi SAW ambil berat. Semuanya daripada Anas bin Malik. Seterusnya daripada Anas bin Malik lagi. Cumanya melalui orang lain, sanad lain. Ini orang panggil sanad lain. Bahagian bawah tu lain, atas tu Anas juga. Jadi lafaz dia pun berbeza-beza lah. Lafaz dia berbeza-beza. Sebab apa jadi berbeza-beza? Boleh jadi sekali, mungkin sekali Nabi pun kata banyak kali. Sebab dia bukan sekali sembahyang. Kalau sembahyang fardu pun 5 kali sehari. Dan orang-orang yang pergi bersembahyang dengan dia tu ramai. Jadi kalau dia sebut banyak kali pun, benar sabar tidak kata benda pelik ni, bukan benda seumur hidup sekali berlaku, tak. Banyak kali berlaku. Jadi kalau Nabi sebut sekali, kenapa kita kata Anas sekali sebut macam ni, sekali sebut macam ni? Nabi boleh jadi sebut beberapa kali, sebab peristiwa ni banyak kali berlaku. Peristiwa yang tiap-tiap hari boleh berlaku begini. Jadi kalau Nabi sebut lain pun dan Anas ingat semua pun boleh jadi. Tak ada pelik benda macam tu. Setengah-setengah orang itu menjadi masalah kepada dia. Nak jadi penyakit anti hadis pula. Itu tengok kata dia, Anas sekali beriwayatkan begini, sekali meriwayatkan begini. Ini menunjukkan dia tak ingat dengan betul. Dia itu alasan dia. Dia tak faham cerita tadi. Kecuali lah kalau peristiwa tu satu saja. Barulah boleh kita pertikaikan begitu. Bolehlah nak kata begitu. Ni kalau 5 kali sehari sembahyang, setiap kali sembahyang fardu tu berjemaah, tak mungkin kau berlaku benda-benda ni beberapa kali. Mungkin sekali. Dan Anas tu ingat. Jadi kita pertikai pula. Kita kata ni menunjukkan dia tak ingat dengan betul. Kalau dia ingat dengan betul, mesti lafaz dia sama. Macam benda tu berlaku sekali saja. Situ silapnya. Padahal benda tu kan boleh berlaku banyak kali. Jadi kalau orang tu cerita tentang seseorang, dia kata apa? Dia kata dia pergi buang air sembelit.
Ni pergi buang air pula ciri pula. Tak sama. Dia orang buang air ni setiap hari. Betul kan dia kata dia ciri pun betul juga. Kan dia kata dia sembelit pun betul juga. Ada ketiganya. Kenapa kita jadi masalah benda macam tu? Dia cerita tu peristiwa yang berlainan. Peristiwa yang berlainan. Walau bagaimanapun kita dapati di sini Nabi SAW tak larang, tak kata kepada ibu-ibu tu, lain kali tak payah bawa lah. Saya nak baca ayat ni panjang, saya perlu baca ni. Ayat baru turun supaya kamu tahu. Adakah dia kata begitu? Tak. Itu lembut Nabi itu. Itu lembut Nabi. Sebab itu dalam Quran dia sebutkan dalam Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu ni jenis kasar, jenis keras, mesti lari berselera. Nak suruh orang tak apa nama ni, kita boleh pegang orang, itu lembut. Tolak ansur, beradab. Tengok Nabi, kenapa dia tahu? Dia tak kata jangan bawa masjid, jangan bawa ke masjid ni. Dia tak kata macam tu. Biarlah, cuma ibu tu jangan macam mana kalau nak tinggal kepada siapa? Susah juga kan. Lepas tu kalau buat pergi masjid, anak-anak pun jadi mesra dengan masjid. Jadi mesra dengan masjid. Baik. Ini sama juga. Baik, Imam Bukhari kata Musa bin Ismail At-Tabuzaki berkata, Aban bin Yazid Al-Attar meriwayatkan kepada kami, katanya Qatadah meriwayatkan kepada kami, katanya Anas meriwayatkan kepada kami daripada Nabi SAW, sama seperti riwayat di atas lafaznya. Ni kalau kita tak belajar kan, kita tak faham ni. Apa tujuan Imam Bukhari bawa ni pula ni? Riwayat mutaba'ah ni. Ni orang panggil riwayat mutaba'ah. Yang di atas ni riwayat ni riwayat asal, riwayat usul ni dengan sanad ini Imam Bukhari kemukakan riwayat usulnya, riwayat asasnya. Ni riwayat asas yang ada nombor tu. Yang ada nombor tu riwayat asas. Lepas tu yang dia sebut ni, Musa bin Ismail At-Tabuzaki berkata, Aban bin Yazid Al-Attar meriwayatkan kepada kami, katanya Qatadah. Ni riwayat Qatadah juga di atasnya kan, Qatadah. Tapi yang meriwayatkan daripada Qatadah ni dalam riwayat usul ni Sa'id bin Abi Arubah. Yang meriwayatkan daripada Sa'id ibnu Abi Adi. Imam Bukhari kata Musa bin Ismail At-Tabuzaki kata Aban bin Yazid meriwayatkan kepada dia dan kawan-kawannya. Dia kata Qatadah meriwayatkan kepada kami, katanya Anas meriwayatkan kepada kami. Apa ni? Untuk apa Imam Bukhari sebut ni? Ni orang panggil ni riwayat mutaba'ah. Riwayat mutaba'ah. Mutaba'ah ni riwayat sokongan, riwayat yang menguatkan, ataupun riwayat yang menceritakan sudut-sudut tertentu, sudut-sudut tertentu yang mungkin berbeza ataupun sama dengan riwayat sebelumnya. Cuba kita tengok di sini. Ni an Qatadah an Anas bin Malik. An Ini orang panggil riwayat secara an Anas. An ini semua an kan. Cuba tengok ni. An daripada sini lagi. An Sa'id, an Qatadah, an Anas, anin Nabi. Ini riwayat an Anas orang panggil. Baik, kita tengok sini. Ni haddatsana Musa قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس. Ni sampai ke Anas ni haddatsana bukan an. Apa Imam Bukhari nak sebut? Cuba kita tengok sini. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan riwayat ta'liq ini, selain daripada riwayat mutaba'ah, ia juga riwayat ta'liq. Riwayat ta'liq tu maksudnya bahagian bawahnya sanadnya tak ada. Sanad tu yang Imam Bukhari sebut tu tidak lengkap. Ia hanya sebut bahagian atas saja. Itu orang panggil riwayat ta'liq.
Riwayat mutaba'ah maknanya riwayat ni daripada sahabat yang sama juga, tapi melalui saluran riwayat yang lain. Itu maksudnya mutaba'ah, tapi daripada Anas juga. Riwayat ta'liq ini ialah untuk menyatakan Qatadah memang mendengar hadis ini daripada Anas. Ia diwasalkan oleh As-Sarraj di dalam musnadnya. Kata As-Sarraj gini ya, Haddatsana Ubaidullah ibn Jarir ibn Jabalah qala haddatsana Musa ibn Ismail, Musa bin Ismail, qala haddatsana Aban ibn Yazid qala haddatsana Qatadah an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inni aqumu fi as-salah wa ana uridu italataha fa asma'u buka' as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi bi buka'i. Lebih kurang sama di atas. Jadi di sini sebut haddatsana ni. Cumanya yang Imam Bukhari sebut ini semua haddatsana. Ni yang Imam Bukhari sebut ni semua haddatsana. Apa sebab? Sebabnya Qatadah ini memang dia tokoh besar. Qatadah seorang perawi hebat, buta daripada kecil, tapi ingatannya luar biasa. Ingatan dia luar biasa. Kalau dia dengar dia ingat. Dia ni tokoh rujukan bukan dalam hadis saja, dalam tafsir pun rujukan Qatadah. Tapi dia ni sebab tu kata kita kena kenal perawi ni. Perawi ni walaupun dia seorang hebat tokoh, tapi kadang-kadang dia ada sifat tertentu, iaitu dia ni mudallis. Bila seorang perawi, bukan dia riwayat mafhum saja, tidak, bukan mafhum, lafaz pun sama. Itu makna mithlahu. Kalau makna dia saja sama, mafhum dia saja sama, dia kata nahwahu, bukan mithlahu. Ni dia sebut mithlahu, menunjukkan tak ada bezanya riwayat di atas dengan riwayat di bawah ni, sama saja. Cuma oleh kerana murid Qatadah di atas tu, Sa'id tu, dia meriwayatkan dengan an begitu. Jadi Imam Bukhari terima gitu, dia kena sampaikan begitulah. Dia tak boleh kata ada sanad lain di sini, saya nak ubahlah di sini, Qatadah haddatsana Anas, sebab memang ada pun sanad lain. Tak boleh, dia tak boleh buat begitu. Seorang ulama hadis tak boleh buat begitu, tidak amanah. Dengan sanad ini dengan sanad ini memang Imam Bukhari terima secara an-anah ni. Cuba tengok beberapa mata rantai itu disambungkan dengan an. Yang Imam Bukhari terima melalui saluran riwayat ini begitu. Dia kena sampaikan begitu. Dia tak boleh campur adukkan yang dalam riwayat lain sebut haddatsana Qatadah, ni ambil ni tak situ, tak boleh. Ini melalui saluran lain baru ada haddatsana ni. Walaupun begitu ada saluran yang lain, Imam Bukhari pun tahu dia sebut. Lepas tu lafaz dia tu sama. Lafaz hadis tu, teks hadis tu sama. Ini menunjukkan Qatadah tak ada keliru, dan Qatadah tak ada bahasa surat yang bahasa Kelantan lah, sedap kita cakap dah, susu pucau kata. Boleh faham. Kalau yang luar-luar ni saya percaya ramai ni, apalagi kalau dalam rakaman yang tengok live tu kan, di luar dia tak faham susu punca. Susu punca. Dia tak oleh kerana ada sesuatu kan yang meragukan, dia sembunyikan yang tu. Dia sembunyikan yang tu. Sebenarnya ada orang lain tu di antara dia dengan Anas. Dia tak sebut. Sebab apa? Kalau sebut orang akan tahu. Itu tak boleh pakai tu orang tu. Itu susu punca. Maksudnya apa bahasa surat saya pun tak tahu. Kalau orang Kelantan, kadang-kadang bahasa kita ni kan istimewa. Kalau kita cari bahasa surat tak bertemu kan. Apa siapa boleh sebut di sini? Saya boleh berkongsi.
Bahasa surat ni susuk punca ni apa? Susuk punca. Kau ada dalam kamus sekarang ni, ada dah aku. Tak boleh kira dalam kamus dewan pun saya tengok yang baru ni ada cas keting. Ada. Jadi bahasa surat dah. Sebab apa? Dia nak cari mana istilah macam tu. Dia kena ambil yang Kelantan juga. Ada saya tengok kamu dewan cas keting. Bukan cas bateri dah. Cas keting. Bila orang Kelantan sebut cas keting, dia faham. Dalam politik banyak lah berlaku cas keting ni kan. Cas keting. Baik. Itu tujuan Imam Bukhari bawakan ini, riwayat mutaba'ah, riwayat ta'liq ini. Itu kena faham. Dan benda-benda gini dalam mukhtasar Sahih Bukhari atau tajrid Sahih Bukhari ia tak ada. Itu kena ingat. Yang kita baca ni kitab Bukhari yang lengkap. Tak ada tinggal. Tak ada buat. Tapi kalau mukhtasar, dia ringkas. Nampak ia serupa lebih kurang, dia buat. Dia ambil satu saja. Itu mukhtasar. Ada pun orang buat mukhtasar Sahih Bukhari. Ada. Atau tajrid Sahih Bukhari. Tajrid ni tak ada sanad. Dia ambil hadis saja. Lepas tu komentar Imam Bukhari apa-apa ni macam ni tak ada dah. Riwayat mutaba'at, syawahid apa tak ada dah. Gitu je. Tapi kita tak akan dapat kemanisan lah, keluasan perbahasan Imam Bukhari itu tak dapat lah kalau kita baca kitab-kitab tu. Tajuk pun kadang-kadang diubahnya. Sedangkan tajuk ni penting. Imam Bukhari ni tajuk ni penting. Jadi begitulah. Lepas tu kita masuk tajuk lain. Jadi saya rasa setakat itulah cukup untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita buka sesi soal jawab. Ada soalan. Minta maaf mic tak sempat nak bagi saya. Boleh bertanya secara lisan ke ataupun bertulis. WhatsApp pun tak apa. Saya baca WhatsApp, saya tolong bacakan soalan. Sila. Tak ada senyap. Tu belakang. Ya, berlaku pada bagaimana ceritakan dalam tamu apa? ahli-ahli ibadat kita yang bila semaya dari mana tadi. Khususnya cerita yang masuk pada sisi Nabi apa ni mutlakah bersedar. Tadi Nabi berkira Nabi teriak. dah budak dia makmum. Dia begini, kalau kita nak mengikut istilah orang sufi lah, orang tu baru maqam fana. Nabi ni maqam baqa dipanggil. Dipanggil maqam baqa. Maqam baqa ni dia sedar. Hati dia dengan Allah tak putus. Tetapi keadaan sekeliling pun dia sedar. Orang nampak macam dia tak ingat kepada Allah, sebenarnya dia sentiasa ingat, dia tak putus. Itu maqam baqa. Maqam fana tu tak sempurna lagi. Baru sempurna apabila orang naik maqam baqa. Mana kalau macam tadi tak sempurna lagi tu. Baru sempurna apabila dia sampai, kalau mengikut istilah orang sufi lah, dia panggil dia tak sampai maqam baqa. Kalau maknanya maqam baqa tu itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Cuba kalau kita orang biasa ni tak sampai maqam baqa tu, memang hati kita putus lah bila berhubungan dengan benda lain ni kan. Dia orang macam tu, maqam baqa ni dia tak putus dengan Allah. Dia boleh berurusan dengan baik, tidak kata terganggu. Maknanya yang Nabi itulah yang paling baik. Ikutlah kita nak kata maqam baqa ke tidak maqam baqa ke, dia kena sedarlah itulah yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Tapi kalau berlaku begitu tanpa ikhtiar dia, ya itu hal lah, satu hal yang berlaku kepada dia. Kita tak boleh nak kata apa lah. Tapi nak hukum itu terbaik tak boleh. Yang terbaik ialah seperti Nabi. Macam mana? Jadi orang lain kita tak boleh kata, oh dia putus lah,
hati dia, ingatan dia dengan Allah, sebab dia berurusan. Kita tak boleh kata ke mana, kita tahu hati dia, hati orang. Dia nampak macam orang biasa, tapi dia lain hati dia tu, kita tak tahu. Jadi kita tak boleh hukum lah. Tak boleh kata kamu mana sampai seperti Nabi. Memanglah tak sampai, tapi boleh juga berlaku kepada orang lain pun. Dalam keadaan berurusan dengan urusan dunia, dia tak lupa kepada Allah. Dia tak lupa kepada Allah. Jadi yang terbaiknya, kalau kita tengok dalam hadis ini, iaitu yang sedar lah, yang sedar. Sedar. Yang sedar tu macam mana? Nabi SAW sendiri, kalau orang ketuk pintu, dia berjalan. Kalau dia sembahyang sunat dalam rumah, dia berjalan pergi buka pintu. Mana dia sedar, dia ingat. Itulah yang lebih baik. Ataupun kalau kita ni dah terganggu, kita cuba latihlah diri kita. Dalam keadaan itu jangan lupa kepada Allah, jangan putus. Kena latih. Begitu. Sehingga kita sedar juga keadaan sekeliling. Kalau tak sedar, itu sebenarnya tak bagus. Bukan begitu pun contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan oleh sahabat. Bukan begitu. Dia sedar. Tapi ada, memang ada orang yang macam tu, ada berlaku. Kalau ada, itu hal dia, orang panggil. Hal ni, cerita hal ni orang panggil waqi'atu hal la umuma laha. Peristiwa khusus yang tidak boleh diumumkan. Peristiwa khusus yang tidak boleh diumumkan, setakat dia sudah. Orang lain kita nak ajak dia jadi begitu semuanya, tak boleh, tak kena begitu. Misalnya dia terlalu bersifat qanaah, berpada dengan apa yang ada, dia tidak berusaha, dia hidup dengan cara miskin, apa-apa kedana, tapi hati dia okey, tak ada apa pun, dia tak tergugat pun iman dia. Nak ajak orang seramai mungkin jadi semua macam tu, jangan begitu. Jangan begitu. Sebab itulah zaman sahabat dulu, Abu Dhar, seorang sahabat yang zahid, dihalang oleh khalifah, jangan bercakap macam tu, tak bagi mengajar. Apa sebab? Sebab orang ramai tak boleh kalau nak ikut cara dia tu. Orang ramai ikut cara lain, yang biasa. Selagi halal, tidak haram boleh. Buatlah kamu. Kalau berlaku begitu, itu hal dia. Hal dia, masalah peribadi, jangan diumumkan. Jangan diumumkan. Begitu juga ini. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ya, kat sini lah. Saya nak, sebelum apa-apa dah, saya nak isytihar lah. Takut ada yang keluar ni pula. Minggu depan ini, insya-Allah, saya ada buat jamuan sedikit kesyukuran. Jadi saya nak jemputlah semua yang hadir ni, dan yang tidak hadir pun selalunya datang kan, tapi hari ni dia tak datang. Minta sampaikanlah mana yang boleh, yang senang lah. Kalau dah ada program dah apa tu, nak buat macam mana kan. Tapi kalau yang tak ada apa-apa, silalah. Di sini saya ada bagi kad yang mana-mana yang tak tahu. Mana yang tahu tu rasanya dia tahu dah dekat Darul Kautsar. Rumah saya di sana, kita buat sana sebab lebih senang kan, nak parking apa luas, lebih selesa. Jadi silalah minggu depan. Jadi mengikut apa yang dimaklumkan kepada saya, minggu depan pun saya juga mengajar, insya-Allah. Sebab minggu kelima saya pun banyak dah cuti sebelum ni kan, banyak terlepas jadi sebagai gantilah kita kira. Minggu depan ni saya juga di sini, insya-Allah. Jadi lepas tu kita junjuklah kata punyalah ke sana, insya-Allah. Sebab lebih kurang masa ni nak sampai tu lebih kurang boleh dah lah, ataupun lewat sikit, tengah hari tu ada jamuan sikit, insya-Allah, kesyukuran insya-Allah. Jadi minta sampaikanlah kepada sahabat-sahabat mana-mana yang tak hadir hari ni, biasanya dia hadir, minta sampaikan. Silalah. Boleh sambung lagi soalan, silakan. Ada kalau ada. Orang satu soalan. Ya. Minta nasihat dan pandangan lah berkenaan dengan hulu dalam mencintai Rasulullah ni. Nampaknya gelombang ni tak dapat disekat dengan hanya secara lembut lah. Ayat yang Maulana baca tadi khusus secara lembut tu. Tapi nampaknya
fenomena ni makin melanda lah di negara kita. Hak terakhirnya menantu saya sepuh saat ni pagi hari di rumah, dia kata sembelih haiwan patut tulis di kad tu untuk Rasulullah. Kad. Buat kad putih. Kayak macam orang buat umrah tu lah, pada korban di sembelih kan tulis nama ni, dia tulis nama Rasulullah. Sembelih nama Rasulullah. Tak tahu lah nak syafaat ke, nak beri pahala ke Rasulullah ke, apa maksud Allah. Jadi fenomena ni nampak macam tak boleh nak tepi lagi. Apa nasihat Maulana lah, dan peranan yang boleh kita mainkan lah sebagai penuntut hadis di air paksi ni. Yang saya nampaknya untuk membendung ataupun mengawal diri lah, kita kena belajar Quran dan Sunnah, hadis. Kena panggil, ajak kawan-kawan kita seramai mungkin biar terdedahkan dengan Quran dan hadis. Itu yang pertama. Itu dapat mengawal semua. Misalnya macam tadi kan, kita boleh jawab melalui hadis ni. Melalui hadis ni, bahawa Nabi itu tak tahu semua. Yang dia tahu tu yang Allah bagi tahu. Itu akidahnya. Jadi kalau ada akidah yang kata Nabi ni semua tahu, nampak semua, tak betul. Hadis. Hadis jelas-jelas tu kita dah dapat. Hadis jelas-jelas tu. Jadi kalau belajar hadis, dia akan bertemu. Masalahnya orang kita ni dia tidak terdedah. Itu satu fenomena yang membimbangkan juga. Kita kena fikirlah, sama-sama fikir, sama-sama berusaha. Jadi dia jadi macam timbul kebencian pula kepada orang yang belajar hadis. Begitu. Dia tak suka pula. Itu yang peliknya. Satu sifat yang bercanggah lah. Di satu pihak nampak sayang sangat kepada Nabi, mulia sangat kepada Nabi. Tapi kalau orang nak belajar hadis, dia bimbang. Setengah-setengah tempat tu sekat. Ini satu fenomena yang menyedihkan. Satu keadaan yang tidak sihat lah kepada umat Islam. Jadi dengan sebab itu, kita kena usaha lah dengan apa cara sekalipun, supaya pihak berkuasa ni dia sedar. Kadang-kadang yang berlakunya pihak berkuasa sendiri tu dia tekongnya kata. Itu yang jadi masalahnya. Jadi mereka ni lah kena sedar sepatutnya. Kena sedar. Jadi kena ada at-tawasi lah, saling menasihati satu sama lain. Kalau ini berlaku, orang-orang yang duduk pihak berkuasa tu dia sedar, insya-Allah tidak akan berlaku. Tapi yang menyedihkan kita setengah-setengah tempat tu mereka sendiri tu, sebab dia tak sedar. Itulah bendanya. Sebab dia tak sedar. Kalau sedar, dia tak akan buat begitu. Hulu ni tak ada baiknya, tak ada kelebihannya. Hulu ni itulah yang membawa kepada penyelewengan, kepada kesesatan. Dan tidak pun dikehendaki sampai begitu macam tadi. Sebab dia tak belajar hadis lah. Jadi benar-benar dia boleh buat sesuka hati sendiri-sendiri. Misalnya nak tulis nama untuk Rasulullah, adakah sesiapa buat begitu dulu? Sahabat-sahabat Nabi. Kalau dia belajar hadis, dia akan bertemu. Tak ada buat pun macam tu. Jadi kita ni lebih kasih daripada Nabi ke? Lebih kasih daripada sahabat ke kepada Nabi tu, atau sahabat? Sahabat tu pun dia tidak faham kedudukan sahabat tu. Takkanlah kita lebih sayang kepada Nabi daripada sahabat. Sahabat tak ada buat. Sepatutnya kalau kita belajar, kita kena tengok, ini aku ni lebih dah ni, sebab sahabat tak ada buat begini. Kalau benda tu bagus, mesti sahabat dah buat. Senang, mudah. Sebab tu saya letak di situ. Semakin meluas pengajian hadis Quran ini, insya-Allah semakin baik untuk kita. Cumanya pihak-pihak yang berkuasa dia pun serba salah juga kadang-kadang. Dia jadi serba salah juga. Nak sekat pun hadis kan, tak nak sekat pun nampak tak serupa banyak dengan amalan kita ni. Itu masalah. Itu kita kena tanyalah. Kalau kita betul-betul kasih kepada Rasulullah, ikut dia lah. Yang orang duduk ajar tu, itulah bendanya, ikut dia lah. Kenapa tak sempurna lagi ke agama ni? Yang Nabi tinggalkan kepada kita tak sempurna lagi kan? Sehingga perlu ada orang tu, orang ni, kita pula mana-mana buat sendiri. Dia akan jadi gitulah.
Lepas tu dia letak nama bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Betul Nabi tak buat, tapi bagus ni. Apa salahnya kalau kita buat gini? Dia tak akan ada hujung, tak akan ada kesudahan akibat dia. Sebab itu kita kata jangan. Jadi bagi saya tak dapat tidak mesti kena perluaskan pengajian hadis. Perluaskan pengajian hadis. Banyak manfaatnya kalau kita belajar kan. Tak adalah hulu-hulu macam tu, tak ada. Gitulah saya rasa. Ini soalan WhatsApp. Apa hukum bila kita bergambar dengan berlatar belakangkan patung yang besar ataupun gereja sebagai tanda kita pergi melancur ke tempat-tempat, ke satu tempat? Tolong tanya Maulana. Bagi saya tak ada apa. Tidaklah kata jadi halangan haram ke apa, tak ada, sebagai bukti itu saja. Tapi atas niat kita lah, niat kita membesarkan tempat tu kan? Atau tempat-tempat ada sibuk baru ni kan, tempat yang Nabi suruh lari cepat, lalu cepat situ, sebab situ pernah ditimpa bala petaka zaman dahulu kan. Janganlah pula kita duduk suka-suka di sini. Itu bercanggah dengan hadis Nabi. Kalau macam tu, yang ada larangan macam tu, jangan. Tempat qauluk kau kena seksa dulu, tempat kaum, mana-mana kaum lah. Kalau ada, dia kata jangan duduk berkelak-kelak pula di situ, buka tikar pula makan situ, jangan begitu. Sebab itu ada hadis. Kalau yang tak ada hadis macam ni, tak ada apa bagi saya. Itu termasuk dalam perkara harus saja. Sebagai kenangan boleh, tapi jangan sekali-kali berasa bangga lah. Jangan. Kenapa pula kita orang Islam nak bangga dengan gereja ni pula kan, dengan patung tu, sekadar kenangan. Macam ni ada di Malaysia saja. Orang pun kata, ada juga patung Malaysia ni, negara Islam. Tu je lah. Mana tunggu negara tu. Kalau adanya, tak ada banyak. Tapi setengah-setengah negara tu banyak lah patung ni kan. Banyak lah. Kalau bagi saya tak ada apa. Sebab Imam Bukhari ni kan, kalau semayang dalam gereja pun tak apa lagi dia. Cuma tak perlulah kita amal. Sah nak cerita je, sah. Tidak syarat dalam masjid untuk sah semayang. Kita dah belajar dalam Bukhari ni. Semayang dalam gereja boleh, cuma jangan menghadap kepada patung. Kiblat kita lah. Kiblat kita tu mungkin tidak menghadap patung. Kalau menghadap patung sekalipun, kita tidak, carilah tempat yang itu. Katakanlah tak ada tempat, katakanlah. Sebab dia fiqh ni, dia bicara benda macam tu. Katakanlah kalau berlaku gitu, boleh ke tidak? Boleh. Jadi kan sekadar bergambar tu lagi lah, saya rasa tak ada apa lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ya. Dalam hadis 29 ni, ada ketikanya aku mulai solat dalam keadaan ingin memanjangkan bacaan. Maknanya memanjangkan bacaan dalam solat sebagai imam Rasulullah tu satu perkara yang boleh lah. Memang boleh. Kalau mana panjang tu pun satu surah, dua surah, berapa banyak, 15 ayat, panjang tu tahu mana? Iyalah, benda nisbi kan. Tetapi kalau sahabat tu dia kata Nabi baca surah Baqarah tu panjang. Mana yang semayang ni, tapi kena baca surah Baqarah, kalau kita start subuh tu lewat dah, macam mana dah? Habis waktu lah. Tetapi bagi orang yang mengatakan semayang subuh ni elok, start dia, mula dia daripada waktu ghalas. Ghalas tu maksudnya gelap lagi lah, awal subuh, start masa tu, waktu terus sampai kepada waktu isfar. Isfar ni kita kata masa cerah tanah dah nampak dah, tapi tak habis lagi waktu, boleh. Kalau kita semayang begitu, semayang isyak kau kita kata, kalau subuh tadi dia kena jaga waktu tu, semayang isyak ni memang boleh panjang. Kalau di belakang kita tu orang-orang yang sudah bersedia, itu tadinya masalah, memang bagus pun. Kalau mampulah, macam yang saya sebut, kawan-kawan saya di Pakistan dulu, bukan semua juga, adalah sebuah Quran setiap malam. Setiap malam sebuah Quran bulan Ramadan, semayang tarawih, bukan satu juzuk. Boleh saja, boleh. Sebab gini, Nabi SAW dulu pernah semayang tarawih dia kan, malam yang ketiga dia semayang dekat dengan subuh, baru berhenti.
Mana ada contoh? Bukan benda tu bid'ah, salah apa, tidak salah. Solat fardu ya. Solat fardu pun boleh, tapi kena tengok keadaan orang di belakang kita. Kalau kita maklum dah, ni muda-muda semua sahabat kita, dan tanya, setuju ke? Setuju. Kalau setuju boleh. Kalau tak ada persetujuan macam tu, ikutlah cara biasa. Yang sederhana lah. Misalnya Awsat Mufassal. Surah-surah Mufassal ni daripada surah Qaf sehingga ke akhir Quran. Jadi dia ada tiwal, ada awsat, ada qisar. Ada yang panjang, yang sederhana, yang pendek. Baca yang sederhana. Itu kira panjang lah tu. Ataupun yang panjang, Qaf misalnya, surah Qaf, sekadar tu. Jangan lebih panjang daripada itu. Yang eloknya bagi saya paling pendek. Misalnya kalau maghrib tu, qul huwallah sajalah, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah. Sudah. Sebab apa? Kalau mengikut mazhab Syafi'i sekalipun, waktu dia pendek sangat. Kalau qaul qadim dia. Jadi kita kena ambil kira tu lah. Yang seeloknya bagi saya, kalau jadi imam lah, jemaah di masjid yang rasmi lah, tempat orang ramai, kita tak tahu macam mana orang di belakang kita tu, itulah paling panjang pun tiwal mufassal. Yang panjang mufassal, paling panjang pun. Walau bagaimanapun tidak khusus dengan itu, ayat mana-mana pun kita boleh baca kan. Tapi tak perlulah baca habis. Satu surah tu panjang. Kalau Baqarah misalnya, Ali Imran tu panjang, baca sebahagiannya boleh. Begitu pun boleh. Surah panjang kita ambil sebahagian daripada surah ni. Boleh, macam tu pun boleh. Yang penting jangan panjang. Nak baca surah mana-mana tak ada masalah. Gitulah. Boleh? Boleh? Okey. Ada lagi ya? Baiklah, kalau ada kita tangguhkan kuliah kita dengan membaca tasbih. Dan sebagaimana mana sebut tadi,